kat Mozani, dapat dekat apa ni, Mukris. Ini tak payah cerita. Kita cerita pasal proton. Proton saya nak beritahu, saya nak balik sebagai proton sebelum saya membawa. Cerita banyak sangat, masa ada sikit kan, depannya ada penceramah utama lagi. Saya nak beritahu proton, kenapa dia sakit? Dia sakit sebab nak kena bela vendor. Siapa vendor dia? Antara vendor syarikat proton yang paling besar ialah syarikat Yasmin. Yasmin ni anak saudara Tun Mahathir. Namun syarikat Yasmin tetapi dipunyai oleh Tan Sri Rahmat. Tuan-tuan, Tan Sri Rahmat kahwin dengan anak saudara Mahathir. Itu sebab ni tuan-tuan punya kereta proton, bawah anti-ras, ini semua di bawah syarikat Yasmin. Yang sakit ni tuan-tuan proton, tapi kroni-kroni Mahathir yang menjadi vendor proton sakit tak sakit? Tak sakit. Dia orang memang on time. Sebab Mahathir menjadi penasihat proton, sentiasa didahulukan, kroni didahulukan, saudara didahulukan, bukan macam ni, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dia tak baik. Itu sebab proton sakit. 2012 bila Mahathir pujuk supaya dijual kepada Syed Mokhtar, Datuk Seri Najib lepaskan. Sebab Syed Mokhtar apa orang Melayu? Syed Mokhtar memiliki DRB proton. Tuan-tuan, bila Syed Mokhtar ambil alih proton dengan DRB, Haikom pun lingkup tuan-tuan. Menjadi masalah. Sebab nak kena bela bewak-bewak hidup Mahathir. Akibat dia saudara, Syed Mokhtar minta tolong dengan kerajaan. Dia datang jumpa Datuk Seri Najib nak minta 3 bilion ringgit. Last kali kerajaan, sebab ada 70,000 orang Melayu kat situ. Ini ingat ni, banyak orang Melayu je. Proton hidup ni tuan-tuan kerana orang Melayu kerja situ. Kalau nak ikutkan daripada awal lagi, bila buat proton itu saudara, yang mampus orang Melayu, yang mampus kita. Sebab apa? Bila nak buat proton ni, dia terpaksa mengenakan duty excise 200-300% ke atas semua kereta-kereta yang diimport. Secara tak langsung proton jadi kereta yang paling murah. Ni otak Kepala Mahathir ni tuan-tuan. Bukan pandai. Kalau macam ni, lembu pun boleh kaya kalau niaga tuan-tuan. Dia nak lakukan produk proton ni saudara, kereta lain dia naikkan harga. Itu sebab saudara, saya cakap macam kereta-kereta ada setengah-setengah kereta proton lah. Saya tak nak kutuk lah kan tuan-tuan. Tetapi harga dia, kereta tak berapa kualiti, tapi harganya melampau tinggi. Sebab apa? Sebab ada ni duty excise ni. Tuan-tuan, bila Syed Mokhtar minta last kali kerajaan bagi 1.5 bilion, tapi kita bisik kat telinga dia. Ni saya tak tahu macam mana Datuk Najib bisik, tetapi mesej yang nak disampaikan lebih kurang macam ni lah tuan-tuan. Ni bahasa saya bukan bahasa Datuk Seri Najib. Kalau kau tak reti meniaga tu, kau carilah strategi partner. Itu je mesej dia. Pergi cari strategic partner, rakan kongsi strategi. Carilah rakan kongsi strategi. Apa maksud rakan kongsi strategi? Cari rakan kongsi yang ada duit. Itu nombor 1. Betul tak? Ada duit. Nombor 2, carilah rakan strategik daripada negara yang ada penduduk yang ramai. Carilah rakan strategik yang ada networking. Tuan-tuan, bila rakan itu ada semua ini, dia bergabung dengan proton, daripada kereta yang orang kenal sebagai tim Milo, dia jadi kereta yang hebat. Tuan-tuan pernah dengar tak kereta nama dia Jaguar? Pernah dengar? Hebat tak kereta? Hebat Pernah dengar Land Rover? Land Rover, hebat? Hebat Tata pernah dengar Tata? Lori Tata. Banyak-banyak daripada 3 ni yang mana hebat? Ya? Jaguar Yang hebat daripada 3 ni tuan-tuan, Tata. Sebab Tata tuan punya kepada Jaguar dan juga Land Rover. Baru korang tahu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini kereta Jaguar ni dalam spare part mahal, betul tak betul? Daripada nak mati tuan-tuan, bila dibuat over, dibeli oleh apa ni, Tata, dia boleh jual kereta dia dengan dahsyat sekali. Sebab apa?
Sebab Tata datangnya daripada negara India. Tuan-tuan, apa kelebihan negara India? Negara India ni kelebihan dia lebih kurang macam China. Penduduk dia hampir 1,4 bilion. Duduk Malaysia ni berapa orang? Kita ada 32 orang je tuan-tuan. 32 juta orang. Dia ada hampir 1,400 juta orang. Mana lagi ramai? Kalau 1% penduduk dia support kereta Land Rover, support kereta Jaguar, laku tak kereta dia? Laku. Itu maksud Datuk Seri Najib bila bisik kat telinga Syed Mokhtar, suruh cari strategic partner. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib pengurusi Asia, tapi kereta kita ada negara Asia tak nak beli. Malu tak malu tuan-tuan? Besar kemaluan tuan-tuan. Betul. Jadi itu sebab bila dia orang masuk tender bukan terus award kepada Geely, tidak. Pernah dengar kereta nama Geely? Sebelum ni pernah dengar tak Geely? Volvo pernah dengar Volvo? Volvo pernah lah kan? Mercedes pernah, Mercedes mesti pernah. Tapi Geely kita pernah dengar? Geely biasa lah tuan-tuan, Geely. Betul tak? Tapi Geely kita tak pernah dengar. Tetapi tuan-tuan, Geely adalah owner kepada Volvo. Kereta yang dikenal pasti sebagai kereta paling selamat di dunia, the most safest car in the world. Dan Geely juga tuan-tuan pemegang saham terbesar Daimler Chrysler, yang juga merupakan syarikat yang membina Mercedes-Benz, kereta yang paling selesa di dunia. Tuan-tuan, itu sebab saya rasa bila DRB Highcom mengambil keputusan untuk melantik Geely sebagai partner mereka, DRB Highcom dia memegang 50.1%, Geely memegang 49.9%. Itu satu tindakan yang bagus. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, saya nak beritahu, kereta Volvo ni sama juga macam Jaguar tadi. Keretanya spare part mahal, Continental car, betul tak? Kereta mahal, Orang tak nak beli sebab maintenance dia sakit. Saudara, bila China sudah menjadi pemilik Volvo tuan-tuan, Volvo tahun dia diselamatkan berjaya menjual 420,000 unit kereta Volvo tuan-tuan. 420,000 unit. Dan menjelang 2020 dia target boleh jual 800,000 unit setahun. Yang ini yang ramai orang tak faham. Kalau kereta yang mahal macam tu pun, rakyat negeri China bila dah jadi milik negeri China ni tuan-tuan, dia ada sense of belonging. Dia ada rasa nak turut membantu syarikat ini kerana sebahagian daripada negara dia. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau Proton, bila Proton ini saudara dapat partner Geely, Proton harga jauh lebih murah berbanding Volvo. Betul tak betul? Kalau Volvo boleh jual 800,000, agak-agak tuan-tuan, berapa juta unit Proton kita boleh jual? Itu sebab saya tak heran bila X70 saudara boleh menyebabkan SUV, keseluruhan SUV meningkat 70 lebih % jualan dia. Dikala semua kena menghudung, SUV meningkat. Sebab apa? Sebab ianya disumbangkan oleh produk pertama Proton kerjasama dengan Geely, iaitu X70. Tengok muka pun dah macam XC70 Volvo. Betul tak? Nampak sikit-sikit macam Range Rover juga. Saudara bawa pun sedap. Saya dah try. Saya nak beritahu saudara, apa yang kita berjaya selesaikan? Nombor satu tuan-tuan, 1.4 juta rakyat Cina menanti untuk membantu membeli kenderaan yang separuh daripada kenderaan ini milik negara Cina. Itulah satu kelebihan. Dulu kita tak boleh pasar di pasaran ASEAN. Lepas ini di mana ada Volvo, di mana ada Mercedes-Benz, di situ kita boleh jual Proton. Yang ini tak masuk dalam kepala mata. Saudara, sebab dia hanya bedah kaki je yang dia kerti. Datuk Seri Najib dia jurusan ekonomi pengindustrian, dia tahu. Saudara, keduanya, kalau dah partner kita ini adalah pemilik kepada kereta paling selamat di dunia, tuan-tuan, dia pemilik kepada, dia pemegang saham terbesar Daimler Chrysler, iaitu pembuat kereta
paling sedap di dunia, the most luxurious club, Mercedes Benz. Tuan-tuan rasa dia nak ke image X70 ni tim Milo? Dia nak tak image bahawa apa ni, ini apa ni, power window dia ada problem? Dia nak image kereta yang dihasilkan ada masalah gearbox? Nah, sudah pastilah sekarang saya nak beritahu yang akan dapat manfaatnya ialah rakyat Malaysia. Kerana beli harga sudah pasti lebih murah. Kenapa lebih murah? Sebab bila kita dah dapat order banyak daripada negeri China dan kereta kita boleh dipasarkan serata dunia, hampir serata dunia tuan-tuan. Ada kereta Volvo, ada kereta Mercedes-Benz. Di situ kita boleh pasarkan Proton ini. Tuan-tuan, peningkatan jumlah order ini akan menyebabkan kilang Proton perlu dibesarkan. Di mana kilang Proton kita? Di mana? Tanjung Maleng, bukan di negeri China. Sekarang ni lah semenjak Mahathir di Perdana Menteri, dia orang baru nak menghilang di sana. Sebelum ini perancangan dia nak dibesarkan kilang di Tanjung Maleng. Bila besarkan kilang di Tanjung Maleng, orang-orang Melayu di Tanjung Maleng yang akan dapat manfaat, tanah dia akan dibeli oleh Proton. Betul-betul. Bila tanah dia dah dibeli, nak dibesarkan kilang, kontraktor kita juga akan dapat manfaat. Bila kilang sudah siap dibina, saudara nak bina ni tuan-tuan, sudah pasti hardware kita akan dapat manfaat. Kilang pasir, simen, segala macam semua nak bina kilang ni dapat manfaat. Kilang dah siap, automation, saudara, semua mesin-mesin dapat laku, boleh dijual. Saudara, orang yang nak buat kerja, sudah pasti peluang pekerjaan akan meningkat. Bila peluang pekerjaan meningkat tuan-tuan, kita tengok rumah-rumah kedai yang tersadar di Tanjung Maleng akan dikonvert menjadi hostel untuk pekerja-pekerja. Tilam pun boleh laku, dapur pun boleh laku tuan-tuan. Ketika itu industri kecil sederhana, kedai-kedai runcit, kedai-kedai gerai-gerai makan, semua akan tumbuh macam cendawan. Dia bantu tak saudara negara ni? Yang ini yang dia orang tak boleh fikir. Itu baru bila order tu banyak, dia besarkan kilang. Saudara, dalam teori ekonomi, bila kita menghasilkan sesuatu produksi dalam skala besar, big scale, apa akan jadi tuan-tuan? Kos akan jadi lebih murah. Betul tak betul? Bila kos menghasilkan kereta Proton, spare part Proton lebih murah, yang dapat manfaat siapa? Pengguna Proton juga, rakyat Malaysia. Dan keduanya, bila dah kereta tu murah, bila spare part pun murah, kemudian barang berkualiti, gembira tak kita? Mestilah kita gembira. Tapi dulu Datuk Seri Najib tuan-tuan dituduh apa? Dia dituduh telah menjual negara kepada negeri China. Ingat lagi tuan-tuan. Tetapi sebaik saja beberapa hari menang pilihan raya, Tuan Dr. Mahathir melancarkan X70 dan dia kata dia kagum dengan kejayaan Proton. Kepala papa. Dulu gua kata apa? Dulu dia kata apa tuan-tuan? Dulu dia kata macam-macam kat Datuk Seri Najib. Betul tak? Dia kata kita gadai harta negara dan sebagainya. Saudara, itu sebabnya tuan-tuan, kalau orang tak faham tentang ekonomi, dia buat kerja bodoh. Dia cari masalah dengan negara India, dia cari masalah dengan negara China. Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa tahun 2016 Datuk Seri Najib pergi ke negeri China ujung tahun? Sebab ketika itu tuan-tuan harga getah jatuh. Saya nak beritahu tuan-tuan, 50 tahun yang sudah negeri China ni, dia orang naik basikal. Bangunan-bangunan besar ni tak ada tuan-tuan. Dia orang simpan duit. Ketika itu dia mengamalkan konsep komunis sebenarnya, sosialis. Sekarang ni baru bertukar, kapitalis pun ada, sosialis pun masih ada, komunis pun masih ada. Tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan tak ada negara yang nak berdagang dengan negeri China. Kenapa negeri China cukup sayang dengan pemerintahan Najib Razak yang menyebabkan Mahathir jealous? Ini saya nak beritahu ramai orang mungkin tak tahu. Kerana saudara, bila berlakunya ancaman komunis pada ketika itu tuan-tuan,
Allahyarham Tun Razak telah mengambil keputusan di luar kota. Bila kita hantar tentera pergi kejar komunis, komunis memulai kacau kampung. Bila askar Melayu sampai, dia masuk hutan. Bila kejar, ada yang sempat kita bunuh, ada yang tak dapat kita kejar. Bila askar Melayu keluar, komunis masuk kampung balik. Begitulah berlakunya dengan kejar-mengejar. Last kali tuan-tuan, nak matikan komunis ni, apa idea Tun Razak? Tun Razak kata, kita kalau nak matikan komunis, kita pastikan mereka tak dapat lagi bekalan senjata. Siapa bagi bekalan senjata tuan-tuan? Siapa bagi? China, tanah besar China. Di situlah tuan-tuan tempatnya komunis bersarang. Kemudian saudara, siapa bagi dana untuk dia beli makanan? Sama juga tanah besar China. Jadi kalau kita tak boleh nak selesaikan masalah dengan komunis di Malaysia, maka kita perlu berjumpa dengan tempat yang telah supply senjata dan juga dana kepada mereka. Itu sebabnya tuan-tuan, Allahyarham Tun Razak telah pergi ke negeri China. Dia bincang dengan Tuan Dr. Ismail, dia pergi ke negeri China. Dan akibat daripada pemergian, hubungan dagangan yang pertama dengan negara bukan komunis telah tercipta. Hubungan diplomatik yang pertama juga telah tercipta. Malaysia negara pertama yang mengiktiraf negara China sebagai sebuah negara. Sebelum itu tuan-tuan, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Taiwan mewakili rakyat China. Taiwan, bukan China, Taiwan. Malaysia lah tuan-tuan yang pertama mengiktiraf negeri China sebagai sebuah negara dan menjalinkan hubungan dagangan. Itu sebabnya tuan-tuan, orang Cina, bukan orang Cina di sini ya tuan-tuan, orang Cina di negeri China, dia orang sangat terhutang budi dengan Allahyarham Tun Razak. Itu sebab hari ini dia sudah menjadi kuasa ekonomi nombor 2 terbesar di dunia. Tak lama lagi tuan-tuan, 5 tahun, 10 tahun paling lama dia akan potong Amerika. Sebab mulanya tuan-tuan, yang bagi muka pada dia ialah Allahyarham Tun Razak. Itu sebab setiap kali duta besar Malaysia, bila dihantar duta besar China, dihantar ke Malaysia tuan-tuan, pertama sekali duta besar China ini akan pergi menghadap Duli Yang Maha Malaysia pada Baginda Yang Teragung. Nombor 2 agak-agak tuan-tuan, dia hadap siapa? Siapa? Bukan Najib. Dia menghadap Tuh Puan Rahab, isteri kepada Allahyarham Tun Razak. Itu sebab Mahathir dia tak boleh cemburu. Sudah pasti tuan-tuan, negeri China lebih terhutang budi kepada Allahyarham Tun Razak dan akan bantu Najib. Bila dia bantu Najib, bukan Najib yang kaya, yang akan jadi senang ialah rakyat. Itu sebab 2016 bila harga komoditi getah jatuh, harga minyak sawit jatuh, Najib pergi ke negeri China. Presiden Xi tuan-tuan berikrar akan membantu. Masuk je bulan 1, bulan 2 tahun 2017, kita tengok harga getah scrap daripada RM2.30 naik kepada RM10. Kita tengok harga kelapa sawit melonjak tuan-tuan. Ini adalah kerana hubungan diplomatik, sehingga kan akrabnya. Negara lain mohon pandang. Ini politik pandang. Ramai orang tak faham pasal pandang. Negara lain ada yang tunggu sampai 17 tahun nak minta pandang. Kita tak minta, sila bagi. Tuan-tuan, nak beritahu bagaimana orang Cina menghargai apa yang dibuat oleh Allahyarham Tun Razak. Padahal Allahyarham pergi ke sana untuk selesaikan masalah komunis. Bila kita ada hubungan dagangan dengan negeri China, takkan negeri China nak hantar senjata, nak hantar duit kepada komunis di Melaya. Itu yang komunis di Melaya mati. Yang ni ramai tak tahu. Bila terputus bantuan daripada negeri China, mereka pun lama-lama tak boleh tahan, ada yang lari pergi ke Thailand dan sebagainya. Itu yang last kali kita negotiate, kita boleh berjaya untuk perjanjian gencatan senjata komunis seranda. Tuan-tuan, itu baru otak Allahyarham Tun Razak, belum lagi otak Najib Razak. Kalau bapak dia pandai, anak dia sudah pasti lebih pandai. Betul tak betul? Tapi saudara, semuanya habis disalah kertikan. Dia buat MCKIP, betul tak? Di Kuantan, Mahathir pergi sana macam ni tangan dia.
Dia kata di sini hanya pekerja daripada negeri China saja. Saya punya masa dah habis. Kemudian dia kata inilah bukti bahawa Malaysia sudah dijajah. Padahal di Nanning sana ada tanah yang jauh lebih besar dan kerajaan di Malaysia ini, pihak di Malaysia menguasai 45%. Di sini pun sama juga. Kita bagi dia orang pun bagi kita saham di sana. Masing-masing ada pemilikan. Di sana ada jalan, ada tugu juga. Nama jalan Kuantan. Di sini ada nama jalan sempena dengan tempat di negeri China itu. Tuan-tuan. Begitu juga dia batalkan apa? Dia batalkan Islam. Betul? Dia kata inilah penjajahan bentuk baru. Dia batalkan high speed rail. Saya nak cerita benda ni panjang tuan-tuan. Mungkin besok ada orang panggil jamaah, saya sambung. Segala persoalan di hari ini, segala apa yang maha dibatalkan, ECRF sudah dibuat U-turn. Sambung. MCKIP, apa ni, tempat pendasaran bebas antara Malaysia dan China itu. Dulu mereka kata ini penjualan negara, tetapi hari ini mereka kata ini boleh menampung, lebih mendatangkan hasil 6 bilion. Dulu TRX dia kata ini lubang besar yang dibuat oleh 1MDB. Hari ini dia kata ini hak kewangan yang boleh menjana 40 bilion. Dulu dia kata kita jual apa ni TUDM Sungai Besi. Ingat lagi tuan-tuan? Dia kata kita jual TUDM Sungai Besi. Saya nak cerita panjang tuan-tuan, masa dah tamat. Hari ini mereka mengakui ini boleh mendatangkan lebih 140 bilion pendapatan kepada negara. Tuan-tuan, segala apa yang dulu dia kata Najib buat salah, hari ini mereka sudah U-turn. Malah GST pun, arwah GST sudah hidup balik, tuan-tuan. Jadi saudara, itu sebabnya tadi Ustaz Kamaluddin ada sebut pasal Kongres Maruah Melayu. Saudara, Kongres ini saudara, saya antara orang yang membantah. Saya tak berapa setuju ahli UMNO ataupun pimpinan UMNO pergi. Tetapi disebabkan keputusan dibuat untuk menghantar wakil, kita terpaksa ikut. Kerana kita dah tahu sebenarnya hari ini bila Anwar sudah disokong oleh DAP, suka tak suka untuk kekal jadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir perlukan UMNO. Dr. Mahathir perlukan UMNO. Dia telah melantik seorang wakil dalam UMNO, mengharapkan wakil ini boleh bawa 30 orang. Saya akan pastikan takkan cukup 30. Di dalam PKR dia melantik Azmin Ali untuk bawa masuk 20 orang daripada PKR untuk sokong dia. Alhamdulillah, sudah saya tamatkan separuh riwayat politik dia dengan video sembuh. Gagal. Hari ini saudara, dia cuba nak tarik sahabat kita daripada PAS. InsyaAllah saudara, saya yakin kawan kita daripada PAS jauh lebih berpengalaman dan kenal siapa Mahathir ni. Betul tak? Betul. Saudara, hari ini satu berita baiknya tuan-tuan, bila dia dah tak boleh mempertahankan kursi dia, tuan-tuan rasa dia serah tak kursi Perdana Menteri kepada Anwar? Dia takkan serah. Bila dia takkan serah tuan-tuan, apa agaknya tuan-tuan dia akan buat? Kalau dia tak boleh dapat, dia akan pasti Anwar pun tak dapat. Dan dia tahu kalau bubar parlimen, yang akan memerintah negara ini ialah gandengan di antara Barisan Nasional dan PAS. Betul tak tuan-tuan? Itu sebab kita kena konsisten. Saya ucap tanya kepada negeri Melaka, baik PAS, baik UMNO, alhamdulillah, Melaka antara negeri yang paling rancak mengerjakan kerajaan Pakatan Harapan. Satu tepukan dulu kepada PAS, UMNO dan DN di negeri Melaka. Ini kena terus. Kerana bila-bila masa daripada sekarang tuan-tuan, semboyan akan dibunyikan. Bila Mahathir dah tak boleh nak elak Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan menghadap ke bawah dunia Malaysia balik ke Balai Tuan Agong. Dia akan minta supaya baginda tuanku membubarkan parlimen. Dan saya yakin tuan-tuan, insya-Allah parlimen akan dibubarkan. Dan ketika itu kita akan pastikan semua orang yang buat silap, tak kira Melayu, tak kira India, tak kira Cina, hari ini semua pakat tak nak tunggu 5 tahun. Betul tak tu? Semua kalau boleh besok nak pelajari
sebab gatal lah tangan ni, dah tak sabar, dah menggigil-gigil nak undi Barisan Nasional dan PAS. Itu sebab saudara yakinlah kita tak perlu Anwar Ibrahim, kita tak perlu Mahathir Mohamad, cukuplah dengan Muafakat Nasional. Betul? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan yang penuh ilmiah telah disampaikan oleh Datuk Romlan Adam Sudah tadi. Dan teman-teman tuan-tuan, alhamdulillah walaupun dalam suasana hujan masih ada lagi sahabat-sahabat kita yang masih masuk ke pekarangan tapak ceramah ni untuk mendengar